الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini insya-Allah, marilah sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kitab kita Aqidatun Najin muka surat 18 baris yang ke-13. Masih lagi perbicaraan kita tentang bab kidam. Sifat yang kedua pada susunan ulama daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib diketahui atas jalan tafsir. 20 sifat pada pandangan Abu Mansur Maturidi, ataupun 13 sifat pada pandangan dan pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari. Masih lagi. Maka kata dia, dan bermula kaul yang tahqiq. Situ nak. Bermula kaul yang tahqiq, kata dia bahawasa qadim dan azali itu satu makna. Qadim dan azali itu satu makna sahaja. Serupa makna dia. Kata qadim makna sama dengan azali. Apa dia makna dia? Dan iaitu makna qadim dan azali itu barang yang tiada awal baginya, wujudi ada ia atau adami. Maka pada pendapat dan pandangan ini menyatakan bahawasanya qadim dan azali itu satu makna. Kalau dulu kita bicara bahawasanya ada ulama yang menyatakan qadim lain daripada azali. Jadi qadim hak dulu, kita tengok hak dulu. Dia kata qadim tu iaitu barang yang ada yang tiada permulaan baginya. Barang yang ada yang tiada permulaan baginya, maknanya tertentu kepada benda yang ada sahaja. Maka benda yang ada yang tidak ada permulaan hanya dua perkara sahaja. Yang pertama zat Allah, yang kedua sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala. Dua tu ialah hak masuk dalam kata qadim pada pendapat yang terdahulu. Dan azali pula azali pula dengan makna kata barang yang tiada ada permulaan baginya. Dia lagu tu. Dia mari kata barang yang tiada permulaan baginya, maka itu azali. Tak kira lah yang kata tiada permulaan itu yang ada ataupun yang tiada. Jadi maknanya sama sahaja. Maka pada pandangan tadi, sifat-sifat salbiyah dan sifat maknawiyah tak masuk dalam kata qadim pada pendapat terdahulu. Sebab apa? Dia bukan wujudi. Bahkan sifat salbiyah itu adalah sifat yang bangsa adami, yang bangsa tak ada tapi sungguh, atau dinamakan dia juga sifat subuti. Demikian juga sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni dia adalah hal yang subut. Makna dia tak naik sampai tangga ada juga. Dia tak boleh nak kata wujudi pada sifat maknawiyah, kerana dia adalah hal yang menengahi antara ada dan tak ada. Tak naik sampai tangga ada, tak turun sampai tangga tak ada, duduk tengah-tengah. Maka tak boleh kata wujudi juga. Jadi kedua-dua tu, kalau kita nak kira pada pandangan yang pertama tadi hak dulu, maka tidak masuklah sifat salbiyah dan sifat maknawiyah di dalam kata qadim, tetapi kedua-dua itu masuk dalam kata azali. Baik. Maka
yang masuk di dalam qadim dahulu pun masuk dalam kata azali juga. Sebab mengikut takrif dia, barang yang tiada permulaan ada atau tiada. Maka zat Allah dan juga sifat ma'ani bagi Allah masuk di dalam qadim dan juga azali. Tetapi sifat salbiah dan sifat maknawiyah masuk dalam azali, tidak masuk dalam qadim pada pendapat dan pandangan yang pertama dahulu. Baik, pada malam ni pada hak kita nak bercara pada malam ni, iaitu ada satu pendapat yang dinamakan kaul yang tahqiq, kaul yang sebenar, hak kuat. Dia kata apa? Kata kau tahqiq bahawasanya qadim dan azali itu satu makna, serupa, tidak membahagi-bahagikan seperti mana yang dahulu. Jadi satu makna, iaitu barang yang tiada awal baginya. Dia kata benda yang tidak ada awal, benda yang tidak ada permulaan baginya, orang panggil qadim, orang panggil juga azali. Ada ia, sama ada benda hak tu hak tak ada permulaan tu, hak bangsa ada seperti zat dan juga sifat ma'ani bagi Allah, atau yang bangsa tiada. Nah, hak bangsa tiada seperti mana? Seperti sifat salbiah. Nah, dan juga masuk juga sifat maknawiyah yang hanya duduk pada tingkat hal, bukan wujudi. Kalau gitu, mengikut pendapat ini, semua zat Allah dan juga sifat-sifat Allah, tak kiralah sifat hak jenis mana pun, masuk di dalam kata qadim dan azali. Boleh kata belaka. Kita nak sebut kata qadim pun boleh, nak kata azali pun boleh. Atau gabung kedua-dua sekali, qadim dan azali. Tak ada masalah. Boleh faham tentang tu? No? Maka kata dia, berdiri dengan sendiri ada ia. Nah, hak berdiri dengan sendiri iaitu zat lah. Zat ni dia benda yang tak berhajat. Yang berdiri dengan sendiri ada ia, iaitu seperti zat atau tiada. Tiada ni yakni tiada berdiri dengan sendiri, bahkan atas jalan ada pada zat. Nah, atas jalan ada pada zat, bukan bila ada pada zat, bukan maknanya berdiri dengan sendiri. Yang berdiri dengan sendiri iaitu zat. Nah, sebab tu kalau kita nak bawa takrif zat mudah-mudah. Nah, takrif zat secara mudahnya kita ambil qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih boleh dijadikan takrif zat. Sebab apa? Sebab qiyamuhu binafsih dengan makna tidak berhajat kepada zat dan tidak berhajat kepada yang menjadi akan dia. Itu makna berdiri dengan sendiri. Maka yang berdiri dengan sendiri tidak ada lain kecuali zat. Atau tiada berdiri dengan sendiri, bahkan bergantung ia pada zat, maka itu dinamakan sifat. Nah, maka masuk di dalam kata qadim dan juga masuk dalam kata azali. Nah, hak ada berdiri dengan sendiri ataupun yang berdiri dengan yang lain juga masuk, boleh dikatakan qadim, boleh juga dikatakan azali. Tak ada masalah. Mana atau tiada. Dia lekat gelembung ni payah. Tadi okey dah. Dia mai balik. Apa dia tu? Fisherman. Sat lagi tak boleh nak bercakap, duk belik lidah pula. Baik, sat lagi. Nah. Sat lagi dia jekoh sekali dia pi. Dia tak jekoh lagi ni.
Noh. Dia duk main buah slow. Baik. Atau tiada, yakni tiada berdiri dengan sendiri, mana seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ditentukan mana-mana sifat maka sekalian sifat Allah Subhanahu wa taala itu qadim sekaliannya. Boleh kata. Maka sekalian sifat Allah taala itu qadim sekaliannya, sama ada nafsiyah, sifat tu, ataupun ma'ani, ataupun maknawiyah, ataupun salbiyah. Keempat-empat jenis sifat Allah Ta'ala itu semuanya qadim. Semuanya qadim, lagi pula azali. Qadim lagi pula azali. Khilaf. Jadi khilaf, bila sebut kata khilaf, maknanya ada pandangan yang tak serupa dengan tu. Khilaf bagi Sa'ad. Dia ya, Sa'ad ni ya. Khilaf bagi Sa'ad yang berkata ia Sa'ad, qadim itu tiada permulaan bagi wujudnya, maknanya tertentu bagi yang ada. Tiada permulaan bagi wujudnya, makna benda yang wujud tetapi tak ada permulaan. Itu kata Sa'ad. Dan azali itu barang yang tiada permulaan baginya, sama ada ia sama ada ia wujudi ataupun adami, sebagaimana yang kita hurai sebelumnya tadi. Itu adalah perkataan dan juga pandangan bagi Sa'ad. Jadi Sa'ad ni dia bahagi-bahagikan. Hak kata qadim, hak wujudi saja, benda yang ada yang tidak ada permulaan, itu qadim. Kalau azali, kata dia yang tiada permulaan, tak kiralah benda tu wujudi ataupun adami. Bila kita tengok di sini, pada pandangan dan juga pada pendapat Sa'ad ini menunjukkan bahawasanya azali itu umum dan qadim itu khusus. Azali itu umum, masuk semua. Hak ada tak ada permulaan, atau hak tak ada permulaan, masuk dalam azali, umum. Tetapi qadim hanya yang ada, yang tiada permulaan sahaja yang boleh dikatakan qadim. Maka qadim itu khusus, azali itu umum pada pandangan Sa'ad. Baik. Maka tak ada masalah. Hak mana-mana pun kita nak pegang, tak ada masalah. Kalau nak ikut Sa'ad, lagu tu. Kalau nak ikut hak kau tahqiq, sama. Qadim dengan azali sama. Baik. Maka atas kata Sa'ad ini, mengikut pandangan dan pendapat bagi Sa'ad ini, qadim bagi Allah itu, kata Sa'ad itu, kidam bagi Allah itu qadim. Betul ke? Betul. Kidam bagi Allah Ta'ala itu qadim lagi pula azali. Sebab apa? Tak sedap tu. Rasa macam lari China tu.
Sebab saat tadi dia kata qadim itu tiada permulaan bagi wujud. Sifat kidam, sifat yang bangsa tak ada, macam mana masuk dalam qadim pada pandangan saat? Kalau kita tak perhati tu, tak nampak tu, boleh baca lah. Cuma kalau nak kata lagu ni pada pandangan, pada pandangan yang kaul yang tahqiq, tak apa. Ni lari China. Lari China sebab apa? Sebab tadi dia kata khilaf bagi saat. Yang berkata ia saat, bagi Allah Ta'ala, dia kata saat itu qadim itu tiada permulaan bagi wujud. Azali itu barang yang tiada permulaan baginya, bagi ketiadaan baginya, sama ada ia wujudi atau adami. Kalau kita nak memperbetulkan, kita kena kata lagu mana? Maka atas kata saat ini, kidam bagi Allah itu bukan qadim. Kena duduk situ. Kena duduk situ. Faham tak? Pada teks dia tadi. Nampak tak? Tak boleh kata qadim lah. Sebab dia kata hak qadim ni benda yang tak ada permulaan bagi ada. Maknanya benda tu benda yang ada tapi tak ada permulaan, baru boleh panggil qadim. Berarti zat Allah dan juga sifat ma'ani. Kalau kita tak perhati, tak nampak tu. Faham dah tu? Cuba tengok dua baris sebelum tu. Dia kata apa? Kata saat qadim itu tiada permulaan bagi wujud. Maknanya apa? Tentu kepada benda wujud yang tidak ada permulaan, itulah qadim. Habis itu bila bahas masalah kidam, kidam itu masuk pada sifat salbiyah. Maka sifat salbiyah itu bukanlah suatu yang ada. Kerana apa? Kerana sifat salbiyah itu adalah sifat yang adami, sifat yang bangsa tak ada. Macam mana pula boleh dimasukkan dalam kata saat? Nampak tak, Cik Imam? Lari tak? Nampak lari tak? Lari China. Kalau nak baca semata-mata tu boleh baca, lepas tu duduk pening seorang. Tadi kata lagu ni, tiba-tiba jadi lagu lain. Kalau kita nak kembalikan mengikut pandangan saat, kita nak buat sedikit perubahan. Maka kita kata, kita kena kata lagu ni mengikut pandangan saat. Kidam, yakni sifat kidam bagi Allah Ta'ala itu tidak termasuk di dalam qadim, tetapi azali. Kena buat lagu tu. Tulislah laka-laka di bawah tu. Jangan buang hak dia. Peringatan. Sebab apa? Berdasarkan kepada takrif yang dia bagi atas. Kalau kita nak ikut juga apa yang ditulis, kata saat, kata kidam bagi Allah itu qadim lagi azali, tak tepat. Maka kalau lagu tu dia boleh kata pada qaul tahqiq, mengikut qaul tahqiq baru betul. Dapat tak? Maka di sini dia nak ceritakan pada kita perkataan saat. Maka atas kata saat ini, kidam bagi Allah itu bukan qadim tetapi azali. Kena buat lagu tu. Niat tu, niat memperbetulkan, bukan kita nak mencacatkan kitab dah. Kadang-kadang tak cermat. Bukan tak cermat, dia orang taik tu. Orang taik tu duk keliru, mungkin duk tengok atas, tengok bawah. Technical.
Nampak ji? Kalau ikut kau tahqiq, betul dah lagu tu. Qadim lagi azali kidam tu. Tapi kalau nak ikut Sa'ad, bukan qadim. Kerana apa? Kerana kidam itu bukan wujudi. Okey, nampak Nazriah? Boleh tak? Mana? Rafi? Betul tak? Ha, kena buat lagu tu. Dan satu lagi di sini pun perlu kepada ketelitian. Mana? Dan Syarikul Bari itu azali jua. Dan Syarikul Bari itu azali jua. Itu juga pada pendapat, nak kata pendapat saya pun nampak kita lebih pula. Nah, jadi pada pandangan saya, apa yang dia tulis ni, nah, jadi kita perbetulkan. Sebab kita rasa macam, jadi tulis sikit di luar tu, mudah-mudahan yang betul. Sebab kalau kita nak kata, nah, dan Syarikul Bari itu azali jua, pada pandangan saya tak tepat. Tahu tak Syarikul Bari itu apa? Hak serupa dengan Tuhan. Tu makna Syarikul Bari. Hak serupa dengan Tuhan. Adakah serupa dengan Tuhan? Mustahil kan? Syarikul Bari itu mustahil. Maka dia kata Syarikul Bari itu azali, tak kena. Berani nak ubah kitab orang? Tak, bukan masalah berani tak berani, masalah fakta. Lepas tu nak kata lagu mana? Dan ketiadaan Syarikul Bari itu azali. Kena kata lagu tu. Tulis di luar tu la'alla sawab, atau mudah-mudahan yang betulnya ketiadaan Syarikul Bari itu azali. Tak ada Syarikul Bari itu sedia kala lagi. Tak ada hak serupa dengan Tuhan sedia kala lagi. Takkan kita nak buh makna hak serupa dengan Tuhan tu sedia kala. Okey. Untuk nak mengesahkan, kata tak boleh kata lagu tu, siapa ada bawa kitab Takribul Ikhwan? Ada bawa tak? Tak bawa. Saya pun duduk dalam kereta. Kalau ada awak main nak tunjuk. Jazakumullah khair. Jangan pi lagi, duduk dulu nak tunjuk. Sebab apa tak boleh kata nah? Syarikul Bari tu azali. Sebab apa? Mai kita tengok kalau siapa-siapa ada kitab ni Takribul Ikhwan. Dia sebenarnya cetakan tu. Ni. Ada ni. Pada muka surat 29. Kata dia, maka mesti ditakwilkan akan ibarat-ibarat yang memberi waham, yang memberi perasan kepada kita qadim Syarikul Bari atau azalinya Syarikul Bari itu. Kita kena takwil. Nah, dan segala yang mustahil, hak mustahil semua daripada benda mustahil, tak boleh kita nak kata qadim, tak boleh kita nak kata azali. Nah, diwahamkan qadim Syarikul Bari dan segala yang mustahil atau azalinya. Nah, dengan dibuang lafaz ketiadaan. Sebenarnya kita kena letak lafaz ketiadaan. Ketiadaan Syarikul Bari itu qadim, ketiadaan Syarikul Bari itu azali. Apa nak?
Tapi pada pendapat Sa'ad tak boleh panggil qadim lagi tu, kena kata azali lah. Nah, ketiadaan syarikul bari itu, nah, hak itulah azali. Tak ada yang serupa dengan Tuhan tu. Sedia kala lagi tak ada. Kalau kita tak buh lafaz ketiadaan, berarti adalah syarikul bari itu. Sedangkan syarikul bari itu mustahil. Hak serupa dengan Tuhan adakah? Tak ada. Habis itu kita kata tak ada syarikul bari itu, maka syarikul bari itu qadim atau azali. Tak boleh. Kita kena kata ketiadaan syarikul bari itu azali. Tak ada syarikul bari dan tak ada segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala itu. Nah, tak ada segala mustahil itu azali lagi. Abang boleh kata dengan bahawa dikatakan ketiadaan syarikul bari dan ketiadaan segala yang mustahil, maka ini takwil zahir ia dan terang ia di sisi yang mengerti akan makna mustahil. Wallahu a'lam. Nah, jelas nah. Tu. Dia nampak duk tang mana tu. Muka surat 29. Siapa ada kitab tu boleh rujuk balik, bukan saja-saja kita nak pindah. Teknikal. Kita tanggung atas kesalahan itu adalah kesalahan teknikal. Baik. Maka kita topik sikit bawah. Dan ketiadaan syarikul bari itu azali jua. Buh lagu tu. Nah, sebab tu kena buat. Kalau kurang pemerhatian, memang tak nampak, boleh baca kitab, bacalah. Nah, sebab kita tak tahu punca. Nah, sebab kita tak tahu punca. Dah kita tahu punca dah. Kita nampak tang ni tak boleh. Tang ni tak apa, tang ni tak boleh. Baru nampak. Boleh noh? Baik. Maka kita tulis sikit bawah tu. Dan ketiadaan syarikul bari itu, ketiadaan yang serupa dengan Tuhan itu azali jua. Sedia kala lagi tak ada hak serupa dengan Tuhan. Lepas tu tambah sikit lagi, dan segala yang mustahil atas Allah. Sebab syarikul bari itu mustahil. Mana ada serupa dengan Tuhan? Mustahil. Dan semua hak mustahil masuk, kita kata ketiadaan segala yang mustahil itu azali. Tulis bagi jelas. Mula-mula kita nak baca kitab pada orang lain pula, takut kita pula duk peranyut orang. Peranyut orang dah lah nak berenang tak pandai, kita hanyutkan dia, ikutlah sungai nak bawa pergi mana. Lah ni kita nampak ada bukti yang menyatakan ada sekatan di situ. Tak boleh pi. Tapi sini tak nampak, walaupun tak nampak, bukti dia ada. You know? Tu. Balik tengok, tulis tanda. Kalau nak balik tengok balik, tulis tanda ketiadaan syarikul bari, rujuk pada kitab Takribul Ikhwan muka surat 29. Di tengah-tengah. Pada membahaskan adakah mustahil itu qadim atau azali atau tidak kedua-duanya. Qadim pun tidak, azali pun tidak. Ke azali atau qadim? Tak belakang. Nak kata baharu, tak boleh. Nak kata mustahil tu baharu, tak boleh. Nak kata qadim pun tak boleh. Nak kata baharu pun tak boleh. Sebab apa tak boleh?
Baharu ni makna benda yang dulu tak ada kemudian ada, baru boleh baharu. Mustahil benda ada tak? Benda tak ada. Nak kata baharu kok mana benda tak ada? Sebab takrif baharu tu ada kemudian daripada tiada. Tu apa panggil baharu. Macam kita ada, kita dulu tak ada. Baharulah ni. Qadim tak ada permulaan bagi ada. Azali ketiada permulaan. Maknanya benda yang mustahil ni tak masuk dalam kata qadim, tak masuk dalam kata azali, tak masuk dalam kata baharu. Semua tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab perkara yang mustahil adalah benda yang tiada, lagi pula bohong. Orang putih panggil impossible. Jangan duk teringat no cerita Mission Impossible no. Hak tu mustahil pada adat. Hak kita kata tu ada ustaz tu tajuk cerita The Mission Impossible tu, hak tu impossible pada adat. Bukan impossible pada akal. Oh ada pula tu nah. Nah. Pening ke? Kalau tak pening bukan ngaji tauhid lah. Tapi balik ulang tengok semula. Nah, itulah tujuan saya buat live ni. Tujuan apa? Kadang-kadang kita tak faham, tak nampak lagi, ulang dengar balik. Ada live ni, kalau tak record pun tak apa, balik tengok live lah. Ulang tengok live sekali lagi, 2 kali, 3 kali, tarik ya tengok. Tak mana tak faham, tarik tengok. Nah, atas page apa? Pengajian Ustaz Adnan. InsyaAllah jumpa. Nah, tak payah record. Hak ni ada dengan tuan-tuan sekali. Tu dia. Haji no? Tu. Baik. Pening itu jalan nak faham. Ya, betul. Ada orang komen kata pening itu jalan nak faham tauhid. Jarang orang mengaji tauhid tak pening. Habis pening tu baru syu'ur. Macam orang menimba lah. Orang menimba ni nak tangkap ikan tak boleh. Tak boleh tangkap mudah-mudah je. Ayak tu banyak lagi. Timba tak habis lagi. Dia kacau, dia haru ayak tu. Nah, sampai ikan jadi pening. Nah, saat tengok naik, oh wan ada. Saat naik janggut, oh keli ada. Oh lampan pun ada. Oh selat pun ada. Dia naik semua. Baru boleh tangkap. Ni bukan haru, ni tak haru lagi pun. Tapi nak habaq kata masalah perlu kita teliti dalam bab tauhid. Adakah salah pengarang? Tak. Saya kata teknikal. Mungkin orang yang ada tai tu Khalid. Mungkin. Maka kita baca sikit situ. Nah. Dan ketiadaan syarikul bari, tak ada hak serupa dengan Tuhan itu azali, sedia kala lagi, bukan sedia kala ada, sedia kala tak ada. No? Sebab mustahil kan benda tak ada. Maka sedia kala tu sedia kala tak ada, bukan sedia kala ada. Tu bagi syarikul bari. Dan juga termasuk semua sifat yang mustahil bagi Allah. Ketiadaan lemah Allah Ta'ala itu sedia kala. Lemah tak boleh kata sedia kala, sebab mustahil. Tak lemah Tuhan tu sedia kala. Apa panggil apa? Istihalatul mustahil. Nah, baik, saya nak ambil satu-satu. Cuba perhati tengok. Hak istihalatul mustahil lagu ni. Tuhan wajib ada, wajib. Nah, wajib ada Tuhan tu. Mustahil tak ada.
Nah, dan wajib tak ada. Tak ada tu apa panggil istihalatul mustahil. Tidak terima mustahil. Nah, tak ada tu mustahil. Tak ada. Tak terima tak ada. Wajib. Tuhan tak terima tak ada. Wajib. Apa makna tak terima tak ada? Wajib wajib ada. Tuhan tak baharu. Tuhan tidak baharu. Baharu tu mustahil. Tuhan tidak terima baharu. Tuhan tidak terima binasa. Wajib belaka tu. Tuhan tidak terima serupa dengan baharu. Tuhan tidak terima berhajat kepada yang lain. Tuhan tidak terima berbilang-bilang. Tuhan tidak terima lemah. Tuhan tidak terima lalai. Tuhan tidak terima jahil. Tuhan tidak terima mati. Tuhan tidak terima tuli. Tuhan tidak terima buta. Tuhan tidak terima bisu. Maka tak bisu wajib. Tak buta wajib. Tak tuli wajib. Tak mati wajib. Mati mustahil. Tak mati itu wajib. Tak jahil wajib. Jahil mustahil. Tu kena belajar bagi nampak. Ada Allah Ta'ala itu wajib. Tak ada Allah Ta'ala itu mustahil. Tak ada Allah Ta'ala itu istihalatul mustahil. Maka istihalatul mustahil itu wajibul lillah. Tak terima mustahil itu wajibul lillah. Wujubul wajib wajibul lillah. Istihalatul mustahil wajibul lillah. Tapi jawazul jaiz tak boleh kata wajibul lillah. Sebab apa? Sebab jawaz. Sebab harus. Mana boleh kata wajib? Boleh jinah. Minta maaf lah pening sikit pun. Nak buat macam mana? Dah jumpa tempat dia. Benda tak ada apa pun. Cumanya tu kena bagi perhatian lebih sikit. Baik. Tiada dikatakan qadim. Tengok. Tiada dikatakan qadim. Atas tadi dia sebut qadim. Kata Sa'ad. Tengok tu. Alasan dia tiada dikatakan qadim. Nampak macam hak bawah ni lah hak sebenarnya. Dia nak hurai hak atas tu. Maknanya nak hurai atas kita nak kata lagu nak tadi. Kena kata pada kata Sa'ad. Kidam bagi Allah Ta'ala itu bukan qadim tetapi azali. Alasan dia, mari tengok bawah ni. Tiada dikatakan qadim. Nampak? Tak boleh nak kata qadim. Maka azali itu umum, qadim itu khusus. Tu yang kita beki awal-awal itu. Tengok pada pembetulan dia ni. Bukan pembetulan, huraian dia ni. Maka kita buat pembetulan hak atas supaya tidak keliru lagi. Ini kata atas kaul Sa'ad ini. Sebab apa? Azali dia masuk semua. Hak tak ada permulaan. Hak tak ada permulaan pun masuk dalam azali. Tetapi hak masuk dalam qadim hanya yang ada tiada permulaan. Okey. Maka kaul Sa'ad ini, perkataan Sa'ad ini iaitu kaul dhaif.
kaul dhaif. Hak makna asin antara qadim dengan azali ni umum khusus, pada pandangan ini hukum dia kaul dhaif. Baik. Ketahui olehmu bahawa qadim itu 3 bahagi. Bukan kidam nah. Kidam tu sifat Tuhan. Qadim tu bahagi 3. Ada 3 bahagi qadim. Nah, ketahui olehmu bahawa qadim itu, sedia itu. Kalau kidam sifat Allah Ta'ala, sifat sedia. Itu kidam bagi. Qadim makna sedia, bukan sifat. Nah, bahawa qadim itu 3 bahagi. Pertama, nama dia qadim hakiki. Qadim hakiki, qadim hak sebenar. Nah, qadim hak sebenar mana? Iaitu qadim bagi zat Allah Ta'ala. Ni sedia hak sebenar, ialah sedia bagi zat Allah Ta'ala dan sedia bagi segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Pegang atas mana ni? Atas kaul tahqiq. Hak saat tu tak kira dah. Sebab apa? Sebab tu kaul dhaif. Tapi kita mengaji untuk pengetahuan. Kata ada khilaf tang ni. No, ada khilaf tang ni. Tu. Maka kata dia, bahagian pertama, qadim yang pertama iaitu qadim hakiki. Qadim yang sebenar, iaitu qadim bagi zat, sedia bagi zat Allah Ta'ala dan sedia bagi segala sifatnya, segala sifat Allah Ta'ala. Hak tu hak sedia hakiki. Sedia yang tak ada permulaan tu. Hak tu. Nah, tu kalau boleh garis pun garis lah, nak bagi nampak lah. Lepas tu tulis, kalau boleh tulis tajuk di luar. Kalau saya mengaji dulu supaya mudah untuk kita cari, saya tulis maudhu'. Walaupun dia tak tulis pun maudhu', tapi kita kena tulis di luar tu tajuk. Nah, terbahaginya qadim kepada 3. Lain kali kita nak cari mudah. Nah, hak atas tu kita tulis tajuk dia apa? Khilaf makna qadim dan azali. Mudah kita nak cari. Kalau tak tanda lagu tu, kalau orang biasa duk belek kitab semua tak apa. Nah, hari-hari duk belek propek-propek, hak tu yang mainan dia. Tak apalah. Macam kita lah, orang biasa duk masuk dapur hari-hari. Dia tahu garam duk tang mana, gula duk tang mana, senduk duk tang mana, sudu duk tang mana. Mai orang tak biasa masuk ni. Masuk sat dah. 5 minit bini minta sudu je pun tak sampai. Sebab apa? Dia tak biasa masuk. Carilah sudu duk tang mana sudu. Abang, mana sudu bang? Sat. Tak jumpa lagi. Tu, duk atas tu. Atas mana? Tu duk belakang raga merah tu. Raga merah mana? Habis. Lah bini bangun pergi sendiri. Sebab apa? Nak biar kat dia sekali lagi terabuk habis dapur. Betul tak? Peta dapur tu duk kat orang biasa masuk dapur. Dia tahu dapur tu garam duk tang mana, gula tang mana, ajinomoto tang mana, cukup rasa duk tang mana, ni duk tang mana. Nah, kicap tang mana, sos duk tang mana, dia tahu.
Bila sebut tu teringat kepada kalam Syekh Buti, Syekh Ramadan Al-Buti. Pada ketika itu dia berlawan perkataan dengan Syekh Qardawi. Qardawi masa tu dia duduk di Qatar. Jadi Qardawi ni dia bangkit rakyat Syria untuk bangun menentang Basharul Asad. Dia menyokong kebangkitan. Syekh Buti kata jangan bangkit, sat lagi membawa kerosakan lagi besar. Jangan. Maka dituduh Buti itu ulama kerajaan. Sebab apa? Sebab dia merupakan khatib negara. Syekh Buti itu khatib negara. Dia kata jangan bangkit saat lagi membawa kerosakan yang besar, lagi besar. Qardawi baca khutbah di Qatar, bangkit lagi semangat untuk orang bangun. Syekh Buti jawab dalam khutbah dia pula, duk main lagu tu. Jadi orang-orang yang bangkit ni kerana dengar seruan daripada Qardawi. Qardawi ni ikhwan muslimin, jadi semangat perang ni kuat. Dan fikrah dia fikrah lain, dia kira lawan dah. Syekh Buti yang dia tegur itu sebab sebelum pada tu 3 malam dia diberi mimpi oleh Allah bertemu dengan Rasulullah untuk dia bercakap dengan pemimpin negara, suruh bagi hak sekian 1, 2, 3. Dia masuk jumpa presiden. Habaq Rasulullah pesan gitu. Menteri depa pakat gelak. Kalau tidak Tuhan akan turun bala besar. Syekh Buti cerita Rasulullah habaq lagu tu. Kalau mun tak bagi akan timbul kebangkitan besar dan akan timbul huru-hara, negara ni akan jatuh. Semua tidak akan jadi damai semacam mana ada kita sekarang. Sehingga masuk dalam konak radio ucapan Syekh Buti ni. Masuk dalam siaran radio. Jadi yang membangkitkan siapa pada masa tu? Qardawi yang berada di Qatar. Dia pun dalam pelarian juga, lari pergi duduk di Qatar. Kemudian lama kelamaan kebangkitan semakin besar. Syekh Buti naik risau. Syekh Qardawi duk tekan lagi. Sebab tu dia keluar satu perkataan yang saya sebut dapak tadi, nak habaq satu perkataan Syekh Buti. Apa kata Syekh Buti? Sahibul bait adra ma fil bait. Apa dia? Dia kata sahibul bait adra ma fil bait. Syekh Buti kata tuan rumah tahulah apa yang ada dalam rumah dia. Yang hanya orang Mesir, hang pula duduk dalam pelarian, duduk pula di Qatar, yang hang duduk masuk campur tentang Syria ni pasal apa? Hang bukan tuan rumah. Aku tuan rumah, aku tahu apa yang ada dalam negeri aku. Allah, dia nak marah. Dia kata sahibul bait adra ma fil bait. Tak payah duk bangkit semangat orang. Sebab Rasulullah dah pesan dah. Ya, orang dah bangkit dah buat saurah apa semua, kebangkitan besar. Tengok apa jadi sekarang. No. Ayam yang dulu kalau kita beli sekok ni dalam 200 lira, 200 lebih lah, 200 lira, 250 lira. Lah ni 20,000 tak cukup lagi. Duit dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Nampak nombor yang banyak, nilai tak ada. Macam Indonesia 1 juta baru 300.
Dia dapat juta dah. Kita terkejut. Siapa pergi Indonesia makan telur itik dia pagi-pagi kan. Makan telur itik. Tanya berapa bu? 5,000. 5,000. Tapi kalau bayar 3 kupang contoh gitulah lebih kurang. 50,000, 30,000, 100,000. Nah, 100,000 berapa? RM30. 30 ringgit. Kau berapa? Lebih kurang tu kan? 100,000 RM30. Ya. Boleh lah jadi orang kaya. Pergi Indonesia asal kaya. Saya pergi orang bawa duit juta-juta. Saya pernah jadi jutawan suatu hari dulu. Satu ketika dulu. Bila Ustaz? Tahun 2012 saya pergi Indonesia. Kaya lah masa tu. Sekali makan pun dekat 100,000. Sekali makan. Di Malaysia mana boleh makan 100,000? No. Wahyu tu pun baru 1,600 ketui. Ni 100,000. Baik tuan-tuan. Tu nak bagi faham kata lagu tu lah. Maka saya kata kalau suruh laki yang tak pernah masuk dapur memang cari lagu tu. Betul tak? Ada gula di depan mata pun dia tak nampak. Bini masuk tu sikit-sikit dah dia nak gigit hidung. Apa dia? Tu hak suruh ambil tu nak gigit hidung duduk depan mata dia dah. Tapi dia tak nampak juga. Okey. Tu. Baik. Maka qadim yang hakiki itu bagi zat Allah dan bagi segala sifatnya sifat Allah. Dan segala asma'nya asma' Allah, segala nama-nama Allah pun qadim. Dan segala asma'. Af'al bahru. Af'al bukan qadim. Perbuatan Tuhan bukan qadim. Sifat af'al, apa panggil af'al? Hak af'al tu baru. Baru buat, baru cipta, baru bagi. Baru turunkan rezeki, baru masukkan roh. Tu semua hak af'al tu semua baru. Sebab tu dia tak masuk sini. Sebab af'al itu tanjizi hadis. Af'al itu tanjizi hadis. Baik. Tak ada hak af'al tu tanjizi qadim, tak ada. Sebab tak ada benda yang Tuhan buat sedia kala. Baik, terus. Yang keduanya, qadim yang kedua. Qadim yang kedua. Sedia yang kedua ni. Orang panggil qadim zamani. Qadim zaman. Sedia tapi bermasa. Sedia tapi bermasa. Zaman. Yakni lama zaman. Lama zaman ya, lama masa. Apa panggil qadim juga. Mana? Seperti yang telah lalu sebut. Seperti yang telah lalu sebutnya. Sebut di mana? Didobit akan dia. Seperti telah lalu, makna dia sebut dah. Qadim hak dulu. Balik cari semula lah. Ni
Nak tengok hak dia kata seperti yang terdahulu sebutnya, tengok pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris yang ke-10 tu. Jumpa tak? Kata dia, dan adapun kidam pada hak yang lain daripada Allah. Seperti kata mereka itu, bina ini qadim, maknanya panjang masa, dan didobit panjang masa itu 1 tahun. Nampak tak? Maka buh tanda nak buh nombor 2, buh nombor 2 sini, buh nombor 2 atas, supaya senang nak rujuk. Mengaji, kalau mengaji pondok, bila kena tanda satu-satu tu, hak ni belaga dengan hak ni, hak ni belaga dengan hak ni, tu baru hak nak belaga dhamir. Nah, nyo nak balik mana? Tak kira hak ni jadi mubtada, hak ni jadi khabar, hak ni jadi fa'il, hak ni jadi hal, hak ni jadi masdar, hak ni Tuhan macam-macam lagi. Habis kalau orang pinjam kitab, apa dia ni nak baca lagu, nak baca apa, penuh. Tu Tok Guru pesan, mengaji jangan sayang kitab. Tulis apa kita tak tahu, tulis. Hak tahu dah pun kalau baru-baru belajar, tulis. Hancur kitab tamam tak apa. Beli kitab baru, buat masuk balik dhabit, cermatkan, tulis. Tulis balik dhabit hak banyak tu, sebab kita yang tahu. Kita yang tulis. Masuk balik, baru susun elok-elok dhabit tu. Beli kitab baru, susun semula, bubuh tanda bagi comel. Bersihlah. Hak nu biar-biarlah kotor. Simpan sebagai kenangan. Ni abah mengaji dulu, tengok boleh baca tak? Tak boleh nak baca. Maka setelah dikemaskinikan, apa yang kemaskini setelah dikemaskini dia jadi cantik, tersusun elok. Mula-mula tak ada ustaz, Tok Guru duk baca, kita nak tabik lagi, Tok Guru duk baca, tulis pi dulu, sebab kita tahu, tulis pi dulu, nanti susun semula. Boleh. Kedua kata dia, qadim zamani, yakni lama masa, seperti yang telah lalu sebutnya, didabit akan dia sekurang-kurangnya setahun. Maka hak tu apa panggil qadim zamani, apa panggil sedia dah. Masa sampai setahun tu kira sedia dah. Kita biasa bercakap lagu tu. Orang tanya kita, nampak duk pegang tangan macam baru menikah umur 50 lebih dah, duk pegang tangan dah. Umur 60 lebih dah, duk pegang tangan lagi, tariklah makcik dia tu. Kita pun PBC, bini baru ke? Hai, bini hak sedia. Dia kata bini hak sedia. Apa mana hak sedia? Hak dulu. Ingatkah baru nampak pegang tangan elok? Ni kereta baru kan ni? Kereta hak sedia. Tu kat cat dia. Duk rumah baru lagi. Kata duk buat rumah, duk rumah baru. Dah duk rumah sedia. Sedia tu maknanya nak boleh panggil sedia hak zaman ni, kena umur dia setahun ke atas. Jenah. Ji isteri hak sedia lagi tak? Isteri hak sedia lagi tak? Sebab setahun lebih dah. Hak dulu tak saya kira lah. Hak sedia ni. Hak sedia maknanya lebih pada setahun. Tu dia. Baik. Habis. Maka kata dia, dan yang ketiganya orang panggil qadim idhafi. Ni kadang-kadang dalam kitab lain tak ada, dalam kitab ni ada, kitab ni ada, kitab nu tak ada. Dia ada gitulah, lengkap lah, kena lengkap melengkapi. Sebab tu kena mengaji banyak kitab. Ni dah habaq kawan, saya mengaji habis dah kitab tak jumpa. Kitab apa mengaji? Hak tulah memang tak jumpa lah, muka tak ada. Mengaji bagi banyak. Ketiga orang panggil qadim idhafi. Idhafi ni apa panggil sandaran. Sandak. Bila nak sandak, dia kena ambil dua benda. Kena ambil dua benda haji.
Kereta ni Grand Levina dengan kancil ni hak mana kodim? Grand Levina dulu, beli dulu dia, maka Grand Levina tu kodim, kancil tu baru. Nampak tak? Hak mana kodim kena sandak antara dua. Anak dengan pak hak mana kodim? Kodim pak lagi, anak baru. Cucu dengan tok wan hak mana kodim? Tok wan kodim, cucu baru. Lagu tu. Nah, seperti terdahulu bapak daripada anak. Tu dia. Nah, terdahulu bapak daripada anak. Habis itu dulu bermula qadim hakiki itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa asil akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم